Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keamanan untuk semua penduduk di bumi dan salam satu Malaysia. Acap kali saya mendengar manusia tercari-cari, apakah teras keamanan negara? Adakah dengan harta? Saya mula lali dengan menyaksikan pasang surutnya tamadun yang bertuhankan harta. Katanya harta membina mewah, harta mencipta megah, harta itulah maruah. Awal abad ke-15, Kepulauan Melayu begitu kaya raya. Istana bertiangkan jati, berlantaikan cengal. Alam memberikan cengkeh dan lawang, padi dan getah, bahkan tanah turut memuntahkan emas dan timah. Satu masa dahulu, Kedah Tua, Aceh, Majapahit, Sriwijaya, tak lupa Melaka, masyhur seantero dunia. Namun, manisnya anggur peram dan denting wang emas tak tersedar raja-raja Nusantara. Penjajah telah mula menjajah kota. Saya turut hibah menyaksikan Dharma Wangsa menjajah Sriwijaya. Portugis buat Melaka mengemis. Tuan-tuan dan puan-puan, maka terimalah tajuk pidato daripada saya, insan yang kerdil di sisi anda semua. Cinta negara, teras keamanan. 4 indikator akan saya kemukakan. Pertama, menjunjung tinggi bahasa perpaduan. Kedua, perpaduan kaum intipati keamanan. Dan yang ketiga, cinta akarnya budaya menyantuni. Keempat, kalam nasihat anak desa buat sahabat marhain. Pertama, menjunjung tinggi bahasa perpaduan. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas mengatakan bahasa sebenarnya berkait rapat dengan semua kehidupan manusia. Manusia dapat mempamerkan nilai-nilai budaya dan bangsa mereka kepada bangsa lain melalui bahasa. Masyarakat juga percaya bahawa mereka berkuasa, berjaya membentuk bangsa yang berjaya, membaja dan menuai dengan bahasanya sendiri. Seorang tokoh pembangunan negara, Tun Abdul Razak, pernah berkata, kita sebenarnya telah berjaya memberikan satu kepribadian yang sama kepada negara dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menjadikan bahasa Melayu bahasa perpaduan, bahasa Melayu teras keamanan. Bangsa Malaysia juga telah berjaya dan gigih mempertahankan serta mempermartabatkan bahasa Melayu sebelum dan selepas kemerdekaan. Bangsa Malaysia juga telah berjaya menubuhkan Pakatan Belajar Bahasa pada tahun 1881. Angkatan Sastrawan 50 atau dikenali Asas 50 pada 6 Ogos 1950. Juga Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22 Jun 1956, saudara dan saudari. Kerana mereka kenal darahnya, mereka tumpahkan. Kerana mereka kenal darahnya, mereka pertahankan. Kerana mereka cinta kepada negara, keamanan negara ini mereka pertahankan. Maka berakhirnya terjadilah pelbagai etnik dapat disatukan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1968, juga Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, juga termaktub dalam Kongres Bahasa 1956 dan Memoranda Asas 50. Bahasa memajukan pemikiran rakyat dan perpaduan kebangsaan demi sebuah keamanan. Hadirin dan hadirat, yang kedua, perpaduan kaum intipati keamanan. Perpaduan wujud daripada hasil persefahaman yang tulus dan ikhlas dalam masyarakat kita pada hari ini, dan kita telah lama memperolehnya, dan kita tidak perlulah menggugat tali persefahaman dan perpaduan yang telah kita bina ini, dan kita perlulah wariskan kepada generasi kita pada masa akan datang. Saya sedar bahawa asas perpaduan negara adalah teras kepada keamanan negara, hadirin dan hadirat. Mana-mana negara pun pada hari ini berkehendakkan semua rakyatnya aman dan harmoni, aman dan bahagia. Tetapi
sayang 1000 kali sayang. Hanya kerana pertelingkahan dan juga kekacauan, dunia hari ini kacau bilau. Terhakisnya perpaduan rakyat, terlunturnya sikap hormat, mengadun sikap permusuhan tanpa muafakat. Hadirin dan hadirat, soalnya mengapa kita masih berpegang pada pahaman lama? Dalam membina keamanan negara, dibelenggu dengan dasar pecah perintah, terhalangnya perpaduan, terhakisnya cinta kepada negara. Saya sedar betapa pentingnya perpaduan dalam negara kita, pengikat cinta rakyat Malaysia yang bersifat majmuk. Maka pelan tindakan perpaduan dan integrasi nasional telah ditubuhkan bagi menjalinkan perpaduan dalam kalangan rakyat kita. Buktinya, Indeks Ketegangan Kaum 2014 telah menunjukkan Malaysia mencapai rekod terbaik 18.9 per juta. Seterusnya, dalam Indeks Keamanan Dunia 2015, Malaysia telah mencapai dan menduduki tangga ke 29 daripada 162. Jelas di sini membuktikan bahawa perpaduan rakyat teras keamanan negara. Mengimbau peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia. Peristiwa rusuhan kaum yang banyak memberikan pengajaran dan juga teladan yang besar kepada kita semua agar cinta dibaja, perpaduan dicipta, keamanan dituai. Ketiga, cinta akarnya budaya menyantuni. Setiap kali berlakunya pergolakan di dunia ini, seperti perang saudara di Sudan, pembantaian umat di Syria, dan juga pembersihan etnik di Myanmar, pasti ada jiwa yang merana, pasti ada nyawa yang terkorban dan darah yang tumpah. Jadi tentu sakit, bukan? Persoalannya, jika ada kesakitan itu, sakitnya itu di mana? Ya, di sini. Sakit jiwa mereka yang mengalami dan menanggung segala pergolakan di dunia. Namun yang paling benar, cinta itu akan hilang tatkala jiwa manusia itu telah sakit hatinya, tatkala manusia itu telah busuk hatinya, dan tatkala manusia itu telah hilang rasa cinta dalam dirinya. Apabila diri manusia dipenuhi dengan rasa kebencian, dibelenggu dengan sifat kehaiwanan dan pertuhankan nafsu, maka kecintaan ini tidak akan hadir. Bukan sebab dia hitam atau putih, bukan juga sebab dia kaya atau jelita, bukan. Kecintaan negara sebenarnya tidak mengira warna dan rupa. Kecintaan negara juga tidak memandang kepada paras rupa kita. Antara merah dan jingga, antara kelabu dan coklat. Juga bukan apabila kita bertelagah, kita saling memfitnah sesama sendiri. Tetapi kecintaan itu adalah satu pengiktirafan, kerencanaan hidup yang penuh dengan warna-warninya. Kecintaan adalah sebuah pelangi, pelangi yang tidak akan hadir ketika hujan lebat maupun panas terik. Tetapi pelangi itu akan hadir ketika bertemu kedua-dua titis hujan dan sinar matahari. Kecintaan itu adalah menyantuni sesama kita dengan menerima perbezaan budaya, perbezaan pendapat dan pandangan hidup, merupakan teras kepada keamanan negara. Salostar dan Muammar Abu Miyar merupakan dua tokoh pemimpin yang menjanjikan keamanan dunia sebaik saja mendapat tahta. Namun, kuasa itu andai tidak bersulamkan cinta dan santunan dalam diri saudara dan saudari, lazatnya seperti raja bersiung mengecap gulai bayam yang bercampur darah. Enak setitis diminta semangkuk, enak semangkuk disembelih rakyatnya tanpa rasa santunan dan cinta dalam diri.
Salostar menjadi Pol Pot, memerintah yang merusi di Kemboja, memenggal kepala 19 juta penduduk rakyat yang tidak berdosa hanya kerana sakit hatinya, hanya kerana jiwanya rosak, hanya kerana prasangka bakal menentang. Muammar Abu Niar bertukar menjadi Muammar Gaddafi, menyaksikan hukum bunuh tanpa bicara ke seluruh Libya. Hadirin dan hadirat, yang keempat, kalam nasihat dari anak desa buat sahabat marhain rakyat jelata. Saya rasakan yang keempat ini begitu penting untuk anda semua. Benar saya bukanlah golongan bangsawan yang akan menggegar dunia. Benar, saya juga bukan golongan yang akan mentadbir dunia. Tetapi yang benarnya adalah kata-kata ini akan menjadikan persepsi dunia terbuka. Kita warga Malaysia penuh dengan tertib kata-kata, indah pada senyuman, membuktikan cinta negara bukan bermakna tulang belulang kita jatuh ke tanah lain. Kita rela berkongsi kekayaan. Kita juga rela bertolak ansur jika tidak mahu ke desa, kita mahu ke kota. Kita mahu mempertahankan negara kita. Kita bukan mahu merampas hak orang, tetapi kita hanya mempertahankan negara kita. Inilah prinsip cinta kepada negara yang tidak boleh kita padam dan kita ungkai. Hadirin dan hadirat, saya ingin jelaskan kepada anda semua bahawa rasa cinta kepada negara ini telah lama kita dapat dan kita peroleh, yang tidak boleh kita robek dan kita toreh. Bagaimana pejuang-pejuang terdahulu telah mempertahankan rasa cinta kepada negara ini dengan sanggup membayar dengan darah mereka sendiri. Saya menyeru kepada hadirin dan hadirat yang berada di hadapan saya. Rasa cinta kepada negara ini janganlah sekali-kali anda gadai dan anda jual. Semaikanlah rasa cinta dalam lubuk sanubari anda buat warga bangsa pencinta negara. Biarpun rebah di bumi sendiri, biarkan darah merah mengalir, namun berundur tidak sekali, berpantang maut sebelum ajal. Biarkan jasad ini terus berdiri, berdagang di negara sendiri tidak sekali. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta keamanan mohon permisi. Apa akan berlaku pada negara kita sekiranya tidak ada rasa cinta pada negara di kalangan rakyat? Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Selamat petang pada semua warga Merlimau. Terima kasih kepada semua penuntut Politeknik Merlimau. Apa khabar pelajar-pelajar yang berada di hadapan saya? Saya menjawab kepada persoalan tersebut. Seandainya tidak ada rasa cinta kepada negara, maka pada hari ini tentulah negara kita akan diinjak, dipijak dan dijajah oleh bangsa lain. Semangat cinta kepada negara perlulah kita semai, perlu kita canai dan perlulah kita capai dan kita terjemahkan dalam diri masyarakat dan warga pelajar-pelajar khususnya Politeknik Merlimau yang tercinta. Sekian, terima kasih.